Okey, Assalamualaikum semua. Kita masuk kepada taburan binomial. Okey, dalam taburan binomial ni, kita lebih kepada, binomial ni asalnya adalah percubaan Bernoulli. Okey, dalam percubaan Bernoulli ni, binomial ni dia ada dua kesudahan sahaja. Satu kejayaan, satu kegagalan. Okey, ada dua je dia punya kesudahan ya, kejayaan dengan kegagalan. So, kejayaan ni kita wakilkan sebagai pemboleh ubah P. Kegagalan ni kita wakilkan kepada pemboleh ubah 1 tolak P. Di mana P tu, nilai P mesti di antara 1 dengan kosong. P tu di antara kosong dengan 1. Boleh ya? Okey. Di mana kadang-kadang kegagalan ni kita wakilkan dengan huruf Q. Okey, kenapa 1? Sebab mana-mana kebarangkalian, jumlah kebarangkalian dia adalah 1. Okey, pemboleh ubah rawak diskrit. Yang ni pemboleh ubah rawak diskrit juga Okey, dia adalah X, kosong, 1. Di mana kalau kosong ni gagal, maksudnya 1 ni mewakili berjaya. Kejayaan. Faham? Okey. So, kita tengok. Okey. Jadi, Bernoulli ni, dia sebenarnya ahli matematik Swiss. Dia mengkaji jumlah kebarangkalian kesudahan berjaya atau gagal. Okey. Jadi taburan binomial ni kita panggil, pemboleh ubah binomial ni dia adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Kita panggil taburan binomial sebab dia menggunakan percubaan Bernoulli. Sama je kaedah dia, iaitu kejayaan dengan kegagalan. Dua je dia punya kesimpulan, dia mesti ada dua. Dia punya akhir dia mesti ada dua. Kebarangkalian mesti ada dua je. Satu berjaya, satu gagal. Okey, so kita tengok. Nombor 1. Diberi X ialah pemboleh ubah rawak diskrit bagi percubaan Bernoulli. Dengan kebarangkalian kejayaan ialah 0.3. So A. Senarakan unsur dalam set X. Maksudnya X sama dengan 1 berjaya, 1 gagal. Mana yang ni? 1 gagal, 1 berjaya. Maksudnya kosong ni dia tak ada apa-apa. 1 yang berjaya. Faham? Okey, B. Okey. Cari kebarangkalian kegagalan. Maksudnya yang berjaya 0.3. Kejayaan 0.3. So, dia nak kebarangkalian kegagalan. Adalah 1 tolak 0.3 dapat 0.7. Nampak? Jelas? Okey, kita tengok. Satu eksperimen dijalankan dengan melambung sekeping duit shilling 50 sen pada percubaan pertama. Melambung sebiji dadu pada percubaan kedua. Jelaskan sama ada eksperimen ini merupakan eksperimen binomial atau bukan. Binomial ke bukan? Rasa-rasa. Okey. Shilling. Ada dua kesudahan. Lambung sebiji dadu. Dia ada percubaan pertama, percubaan kedua. Dia ada bagi tahu tak berjaya ke tak berjaya? Tak beritahu kan? Bila tak beritahu, dia tak ada melibatkan kejayaan. Dia bukan eksperimen binomial. Nampak? Kalau dia kata kegagalan, kejayaan, itu baru ada eksperimen binomial. Okey, kita tengok nombor 3. Sebuah persatuan melakukan tinjauan tentang jumlah upah sebulan yang diperoleh kebanyakan rakyat Malaysia yang bekerja. Hasil tinjauan dilakukan didapati 50%. 50% bekerja dapat upah
kurang daripada 2,000 sebulan. Okey. Jika 3 orang pekerja dipilih secara rawak, jelaskan sama ada kebarangkalian ini secara binomial atau bukan. Okey, bila dia kata 50%, bermaksud separuh lagi 50%. 5% kurang daripada 2,000. Bermaksud separuh lagi lebih daripada 2,000. Nampak? Jadi, ada 2 kesudahan kan? Okey, jika 3 orang pekerja dipilih secara rawak daripada 1 kumpulan pekerja, jelaskan sama ada taburan kebarangkalian ini bertabur secara binomial atau bukan. Jadi, dia bertabur secara binomial. Okey, lagi satu sebab. Okey, dia suruh jelaskan. Dia tidak bersandar. Yang ni sebab dia ada 2 kesudahan. Okey. Yang ketiga adalah dia adalah pemboleh ubah rawak diskrit, di mana antara tiga orang ni 0, 1, 2, 3. Betul? Sebab ada tak ada orang yang kurang daripada 2,000, ataupun seorang yang kurang 2,000, atau 2 orang yang kurang 2,000, atau ketiga-tiganya dapat upah kurang 2,000. Okey, jadi itulah dia adalah taburan kebarangkalian binomial. Okey, next. Okey, dalam satu kajian didapati 9 daripada 10 orang pelajar melakukan pekerja sambilan. Jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak, adakah taburan kebarangkalian bagi pelajar yang melakukan pekerja sambilan bertaburan secara binomial? Okey, so awak tengok. Okey, kebarangkalian dia 9/10. Tetap kan? Okey, yang ni pekerja sambilan. Kita boleh buat simbol dia S. Maksudnya, kalau pekerja sambilan, satu lagi mesti bukan pekerja sambilan. Bukan pekerja sambilan, 1/10. Jadi, ada berapa kesudahan? 2. Ada 2 kesudahan. Okey, bila 2 kesudahan, dia adalah taburan binomial. Okey, satu lagi yang menunjukkan dia adalah taburan binomial. 1, 2 kesudahan. Yang kedua, pemboleh ubah rawak diskrit. Ya. Di mana dia bertabur, dia punya kesudahan dia daripada 4 orang boleh jadi 0 yang pekerja sambilan, seorang pekerja sambilan, 2 pekerja sambilan, 3 pekerja sambilan, 4 pekerja sambilan. Nampak? Okey, jadi dia adalah pemboleh ubah, dia adalah bertabur secara binomial. Okey, faham? Okey, next. Nombor 5, didapati bahawa seorang murid lepasan SPM mempunyai 3 pilihan. 3 pilihan. Dalam negara, luar negara, tak sambung langsung. Okey. So, jelaskan sama ada kesudahan ini merupakan taburan binomial ke bukan. Jadi dia sah-sahlah bukan taburan binomial sebab dia ada 3 kesudahan. Okey, faham? Okey. Okey, next. Kita pergi seterusnya. Okey, dalam taburan binomial, kita boleh ada satu rumus yang kita akan gunakan dalam kebarangkalian taburan binomial. Rumus tu adalah Px sama dengan R sama dengan
NCR P kuasa R Q kuasa N tolak 1. Di mana R boleh jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, apa itu P? P adalah yang ni yang kita tengok tu, kejayaan. Okey, kalau P kejayaan, Q adalah kegagalan. Okey, so boleh ingat daripada kita buat gambar rajah pokok tu tadi, kita boleh ringkaskan. Awak tengok gambar rajah pokok tu tadi, kita boleh ringkaskan dengan menggunakan rumus tersebut. Sebab kalau ada nilai yang lebih besar, takkan kita nak buat gambar rajah pokok kan? Jadi kita menggunakan kaedah rumus. Okey, so kita tengok soalan nombor 1. Pada rajah, pada tahun 2019, anggaran bilangan penduduk Malaysia ialah 32.6 juta orang. Dalam satu kajian dilakukan, didapati lebih kurang 57% guna telefon pintar. Okey, satu sampel terdiri daripada 8 orang dipilih secara rawak. Okey, bermaksud kat sini yang guna telefon pintar ni kejayaan. Okey, so guna telefon pintar ni kebarangkalian dia adalah 0.57. Okey, 0.57. Maksudnya yang tak guna adalah 1. Dia mesti Q tu adalah 1 tolak P. Maksudnya 1 tolak 0.57 kita akan dapat 0.43. Okey, jadi ini adalah P, yang ini adalah Q, nampak? Okey, sekarang jumlah semua orang adalah 8. 8 ni adalah N. Okey, so kita tengok. Cari kebarangkalian bahawa 6 orang menggunakan telefon bimbit. Telefon pintar. Okey, jadi untuk A, 6 orang. Bermaksud PX sama dengan 6 sama dengan N tadi berapa? Keseluruhan 8 orang. C, pilih 6. P tadi adalah betul, 0.57 kuasa R, 6. Okey, Q adalah 0.43 kuasa 2. Nampak? So, kita kira, okey, NCR ni awak boleh dapat dengan menggunakan kalkulator. Dekat ruangan, awak tekan shift, bahagi. Sebab atas bahagi tu ada NCR. Okey, cuba awak tekan kalkulator, tengok dapat berapa. Okey, so kita akan dapat 0.1776. Okey. Okey, untuk B, kita tengok untuk B, dia kata tidak lebih daripada 2 orang menggunakan telefon pintar. Bermaksud tidak lebih 2 orang daripada 2 orang. Maksudnya X kurang daripada 2 orang. Bila X kurang daripada 2 orang, bermaksud X sama dengan 0 dan PX sama dengan 1. Nampak? Bila kurang daripada 2 orang, maksudnya orang tu 0 atau 1. Okey? So, NCR. N tadi 8. CR dia 1. Nampak? P dia adalah 0.57 kuasa 1 darab dengan 0.43 kuasa 8 tolak 1 adalah 7. Okey. Tambah. Baru kita buat yang ni. Okey. Yang kedua. 8C1. Kat sini silap Tadi kita dah buat 8C1 X sama dengan 1. Jadi kat sini 8C kosong. 0.57 kuasa kosong. 0.43 kuasa 8. Nampak? Okey. Yang ubah sikit. Okey. X sama dengan 1. X sama dengan kosong. 1 ni. Yang ni dia punya pengiraan. X sama dengan kosong tu, yang ni dia punya pengiraan. Okey. So,
Dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapat jumlah semua sekali adalah 0.0711. Okey, dapat. Okey. Okey, soalan nombor 2. Sebuah rak mengandungi 3 naskah buku cerita. Okey, 3 buku cerita, 2 komik. Okey, senaskah buku diambil dan selepas dibaca buku itu dikembalikan sebelum senaskah buku lagi diambil dari rak itu. Proses ini berulang sebanyak 3 kali. Jika X mewakili pemboleh ubah rawak mendapatkan senaskah buku komik, maksudnya X tu untuk dapatkan buku komik. So, apa pemboleh ubah untuk buku komik? Buku komik 2 daripada semua buku ada 3. 3 tambah 2, 5. So, di keberangkalian mendapatkan buku komik. Maksudnya keberangkalian untuk mendapatkan buku bukan komik adalah 3/5. Nampak? Okey, next kita buat. Bina gambar rajah pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. So, kita buatlah gambar rajah pokok. First, kali pertama, ambil buku sama ada buku komik dengan buku tak komik. Okey. Kali kedua, buku komik dengan tak komik. Kali kedua juga komik dan tak komik. Nampak? Setiap kesudahan Okey, kali ketiga, komik bukan komik. Komik bukan komik. Komik bukan komik. Komik bukan komik. Okey, nampak? So, untuk dapatkan komik, keberangkalian dia adalah 2/5, bukan komik 3/5. So, 2/5, 2/5, komik lagi 2/5, 2/5, 2/5, 2/5. So, bukan komik 3/5 kan? 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5. Okey. Itu dah gambar rajah pokok. Jadi, kesudahan dia okey, yang pertama komik, komik, komik. So, 2/5 kuasa 3. Maksudnya 25 darab 25 darab 2/5. Okey. So, kat sini keberangkalian komik, komik bukan komik. So, kat situ 2/5 kuasa 2 bukan komik 3/5. Okey. Keberangkalian yang ni pula komik bukan komik, komik. 2/5 kuasa 2 3/5. Okey. Yang ni keberangkalian komik bukan komik, bukan komik. So, 2/5 untuk komik yang bukan komik, 3/5 kuasa 2. Okey. Okey, untuk ini pula. So, keberangkalian komik, bukan komik, komik, komik. Okey. 3/5, 2/5 kuasa 2. Okey, nampak? Seterusnya, ni. Keberangkalian bukan komik, komik bukan komik. Sama dengan 2/5 kuasa 1 darab 3/5 kuasa 2. Nampak? Okey, yang ke-6 ni. Okey, keberangkalian komik, bukan komik, bukan komik dan komik. So, bukan komik 3/5 kuasa 2, 2/5. Okey. Last one, keberangkalian bukan komik, bukan komik, bukan komik adalah 3/5 kuasa 3. Okey. So, okey, dia nak kesudahan je. So, memandai tunjuklah kesudahan yang ini. Okey. Okey, ni boleh kira guna kalkulator. Okey, yang pertama kita akan dapat 8/125.
Yang kedua kita akan dapat 2 kuasa 2, 4. 4 darab 3. 12 per 1, 25. 12 per 1, 25. 3 kuasa 2, 9. 9 kali 2, 9 kali 2. 9 kali 2, 18. Per 1, 25. Ini pun 12 per 1, 25. Ni 3 kuasa 2, 9 kali 2, 18. 18 per 1, 25. Okey, seterusnya 18 per 1, 25. Last sekali 3 kuasa 3. Kita akan dapat 27 per 1, 25. Okey, so selesai yang A. Okey, sekarang kita tengok yang B. Okey, cari kebarangkalian mendapat buku komik sekali. Okey, buku komik sekali. So, tengok dekat sini. Dapat buku komik sekali maksudnya 2 tu dia tak dapat. Okey. Yang ni. Yang ni komik sekali. Yang ini tengok komik sekali. Yang ini. Okey, so 18 per 125 tambah 18 per 125 tambah 18 per 125. So kita akan dapat 18 tambah 18 32 tambah 18 54 per 125. Okey, untuk 2. Ini untuk B ya. Okey, untuk 2. B2. Buku cerita sebanyak 3 kali. Maksudnya bila buku cerita, maksudnya dia adalah bukan komik. Bukan komik sebanyak 3 kali. So, yes, ini jawapannya. Kita dah cari dah pun, iaitu 27 per 125. Salah tulis ni 27 per 125. 3 kuasa 3, 27. Okey, selesai. Okey, kita tengok nombor 3. Dalam satu kajian didapati bahawa 95% daripada pelajar sarjana muda di sebuah universiti memiliki sebuah komputer riba. Satu sampel yang terdiri daripada 8 orang pelajar dipilih. So, 8 orang ni adalah N. Nampak? 95% ni adalah, kita boleh tukar. 0.95 adalah P. Bagus. Jadi, Q dia adalah 1 tolak 0.95 dapat 0.05. Okey. Faham? Okey, sekarang cari kebarangkalian bahawa tepat 6 orang pelajar memiliki sebuah komputer riba. Jadi, kita guna rumus apa? NCR P kuasa R, Q kuasa N tolak R. So, kita guna rumus tu. Jadi, N adalah 8. C, R dia adalah 6. Nampak? Dia tepat 6 orang. Maksudnya, dia nak ke barangkalian P, X sama dengan 6 orang. So, N, C, R, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey, masukkan nilai. N adalah 8. Dia nak 6 orang. P adalah, yes, 0.95 kuasa 6. Q 0.05 kuasa 2. Kenapa 0.05? 1 tolak 0.95. So, dapatlah 0.05. Okey, itu wajib. So, dengan menggunakan kalkulator, tekanlah 8 shift bahagi tu. Okey, awak tekan 8. Lepas tu shift. Lepas tu tekan simbol bahagi. Okey. Kemudian tekan 6. Okey. Darab. Kemudian tekan 6. Kemudian darab. Okey. Kurungkan 0.95.
Kemudian kurungkan 0.95, tutup balik kurungan. Kuasa 6. Kuasa 6 tu awak tekan X yang ada kotak tu. Lepas tu awak tekan 6. Okey, nampak? Okey. Lepas tu darab kurungan balik. 0.05 tutup kurungan. Kuasa 2. Okey. Lepas tu sama dengan, nampak? So, kita akan dapat 0.0515. Okey? Ataupun 0.051456. Jadi, kita bendarkan 0.0515. Okey, boleh? Okey, so sekarang kita tengok nombor 3B. Selebih-lebihnya 2 orang atau lebih daripada 7 orang pelajar sarjana muda memiliki komputer riba. Selebih-lebihnya. Maksudnya PX selebih-lebihnya. Paling kurang 2 orang. Maksudnya selebih-lebihnya 2 orang. Atau kebarangkalian P pula X lebih daripada 7 orang. Lebih daripada 7 orang memiliki komputer riba. Okey, selebih-lebihnya 2 orang. Maksudnya paling banyak 2 orang. Bila paling banyak 2 orang, dia mesti kurang daripada 2. Faham? Okey, bila kurang daripada 2, bermaksud X ni, dia kurang daripada 2, bermaksud X sama dengan 0, X sama dengan 1. Nampak? Okey? Bila X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, bermaksud kebarangkalian X sama dengan 0 tambah kebarangkalian X sama dengan 1. Okey. Faham? Okey. Atau ni adalah tambah kebarangkalian X lebih daripada 7. Bila lebih daripada 7, maksudnya X sama dengan 8. Okey, nampak situ? Okey, so buat rumus ini juga. Terus masukkan nilai. Okey. N8 C0, C sama X sama 0 kan, C0, P 0.95 kuasa 0, 0.05 kuasa 8, tambah 8C1 0.95 kuasa 1, 0.05 kuasa 7, tambah 8C8 0.95 kuasa 8, 0.05 kuasa 0. Okey. Kemudian kita menggunakan kalkulator lah. Okey. 8C1 ni nak mudah. 8C1 ni adalah 1 0.95 kuasa 0 tu adalah kosong pula adalah 1. Apa-apa yang kuasa 0 adalah 1. So, tinggal 0.08 kuasa 8. 0.05 kuasa 8 tambah 8C1 Okey, boleh tekan kalkulator sekaligus. 8 kurungan 8C0 darab 0.95 kuasa 0 darab dengan 0.05 kuasa 8. Okey, tutup kurungan. Tambah, buka kurungan, 8C1 darab
0.95 kuasa 1, tak perlu tulis kuasa 1 tu, darab 0.05 kuasa 7. Okey, tutup kurungan, tambah 8C 8 darab 0.95 kuasa 8. Okey, darab 0.01 kuasa 0 tu adalah 1. So tak perlu tulis. Sama dengan kita akan dapat 0.6634. Okey. Boleh tekan kalkulator sekaligus. Okey. Dah selesai. So kita proceed ke soalan nombor 4. Okey, diberi satu pembeli ubah rawak X bertabur secara binomial. Ni kita sebut X bertabur secara binomial dengan N 0.65. Okey. Okey, cari nilai N jika X sama dengan N sama dengan 0.0319. Maksudnya, so cari nilai N tu, P kebarangkalian X sama dengan N sama dengan 0.0319. Okey, yang biasa kita buat, tengok yang biasa kita buat adalah NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R kan? Yang ni untuk dapatkan kebarangkalian. So, masukkan NC, dia kata kat sini adalah N kan? So, sini adalah N. P kuasa N, Q kuasa kosong. Kenapa kosong? N tolak N. Nampak? N tolak R dapat kosong kan? Nilai ni adalah 0.0319. Okey, boleh. Okey, P dia apa? Ini P. Nampak? Okey. So, yang ini adalah P. So, NCN ni adalah 1. Kalau tak percaya, tekan kalkulator. Okey, 8C8. 1 kan? Apa-apa nombor NCN. 7C1. 2C1. 7C7. 2C2. So, semua 1. P tadi adalah 0.65 kuasa N. Q adalah 0.35 kuasa 0 sama dengan 0.0319. Nampak? Yang ni tadi... Cikgu tulislah lengkap NCN. So, seperti mana yang kita dah tahu dan kita dah test, NCN tu adalah 1. 0.65 kuasa N. 0.35 kuasa 0 ni adalah 1. Sama dengan 0.0319. So, 0.65 kuasa N sama dengan 0.0319. So, dari sini teknik log kita gunakan. Iaitu, jadikan log. Log 0.65 kuasa N sama dengan log 0.0319. Hukum log, N ni bawa ke depan. N log 0.65 sama dengan log 0.0319. So, ni bawa ke sini jadi bahagi. Per log 0.65. Okey. So, N kita akan dapat 8. Kalau tekan kalkulator log 10, 0.0319 per dengan log 10, 0.65. So, kita akan dapat N sama dengan 8. Okey. So, dah selesai yang A. So, sekarang kita nak yang berdasarkan jawapan di A, cari yang ni pula. Okey. Bila cari yang ni, X kebarangkalian X lebih besar daripada 2. Okey, so yang tadi N kita dapat berapa tadi? 8. Okey, nampak? So P dapat 0.65,
Q adalah 0.35. Okey. So, berdasarkan jawapan A, cari kebarangkalian X lebih besar daripada 2. X lebih besar daripada 2 ni adalah X sama dengan 3 tambah kebarangkalian X sama dengan 4 tambah kebarangkalian X sama dengan 5 tambah kebarangkalian X sama dengan 6 tambah kebarangkalian X sama dengan 7 tambah kebarangkalian X sama dengan 8. Nampak? So, banyak nak kena buat. Jadi, kita boleh guna kaedah tolak. Okey? Bermaksud semua sekali satu. Kita tolak dengan apa yang tak ada kat sini. Yang tak ada kat sini adalah ya. Kebarangkalian X sama dengan 0. Tolak kebarangkalian X sama dengan 1. Tolak kebarangkalian X sama dengan 2. Nampak? Faham ni? Kita guna kaedah tolak sebab apa? Kalau yang ni 3 sampai 8 semua kita kena tambahkan. Tapi yang depan ni 0, 1, 2 ni, yang ni yang kurang kan? Bila kurang 1 maksudnya kalau 1 0 sampai 8. Itu satu kebarangkalian dia. So kita nak yang 0, 1, kita nak yang lebih besar je yang ni. Yang ni je kita nak. Yang ni kita tak nak. Bermaksud 1 tolak yang ni. Dapatlah ni. Nampak? 1 tolak 0, 1, 2 ni. Dapatlah 3 sampai 8. Okey, faham ya? Okey, so kita masukkan nilai dalam rumus apa? Yes, dalam rumus NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. So, buatlah 1 tolak NC kosong pula. N apa tadi? Yang kita dapat N adalah 8. 8C kosong 0.65 kuasa kosong 0.35 kuasa 8 tolak 8C1 0.65 kuasa 1 0.35 kuasa 7 tolak 8C2 0.65 kuasa 2 0.35 kuasa 6. So, guna kalkulator je kan? So, kita akan dapat 0.9746 8 ataupun 0.9747. Okey. Okey, selesai untuk latihan Kediri 5.6. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, bye-bye. Harap semua boleh faham dan pandai untuk tekan kalkulator.